المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الأقسام الثمانية. ثم اعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرما، وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعدا، وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرجة، وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوسة، وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرمة، وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أوعدا، وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو دحرجة، وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوسة. ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية. Kemudian kata musannif rahimahullah, kemudian hendak ketahuilah oleh kamu bahwasanya fi'il yang terhitung di dalam bab ini, dalam 35 bab tadi, yang 35 bab yang kita mengaji sebelum ni, yang kita dah bagikan buat pemida semalam itu, sama ada dia tak lepas daripada 8 ni, tak lepas daripada 8 yang akan disebutkan. Sama ada fi'il tersebut sulasi mujarrad salim, sama ada fi'il itu fi'il sulasi lagi mujarrad sulasi, asal dia 3 huruf, mujarrad maknanya semata-mata 3, dia tidak ada huruf tambahan. Fi'il ni fi'il 3 huruf dan tidak ada huruf tambahan. Lepas tu salimun, dia salim. Ini kita dah sebutlah, dia akan sebut nanti apa itu salim, apa itu misal, apa itu ajwaf, atau apa itu ni lafif makruh, lafif makruh, dia akan sebut di depan nanti. Semua musannif rahimahullah di awal dulu ada mukadimah, ana ada sebutkan ada bezakan salim dengan sahih, salim dengan sahih. Tapi musannif rahimahullah dalam kitab ni dia tak bezakan antara salim dengan sahih. Salim dengan sahih itu satu. Salim dengan sahih itu satu. Jadi fi'il yang terhitung pada bab-bab yang 35 tu sama ada sulasi mujarrad salim nahwu karuma, seperti karuma, wa imma sulasiyun mujarradun ghairu salim, ataupun sulasi mujarrad yang ghairu salim seperti wa'ada. Bila kata ghairu salim termasuklah fi'il mu'tal, termasuklah fi'il mudha'af ataupun mudha'af, termasuk juga mahmus. Termasuk juga mahmus. Jadi mu'tal ada berapa? Mu'tal ada 3, mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam. Mu'tal fa kita panggil misal, mu'tal ain ajwaf, mu'tal lam naqis. Baik, termasuk juga mudha'af. Mudha'af iaitu ain dan juga lam, huruf yang sama. Itu pada sulasi. Adapun pada rubai, fa
dan juga lam yang pertama, fa fa'il dan lam yang pertama huruf yang huruf yang sama, dan ain fa'il dan lam yang kedua huruf yang sama, itu rubai. Baik. Wa imma rubaiyun mujarradun salim, ataupun antara sama ada bab-bab tadi itu rubai mujarrad 4 semata-mata 4 dan tidak ada tambahan, lagi pula salim seperti dahraja, ataupun wa imma rubaiyun mujarradun ghairu salimin, ataupun rubai mujarrad yang ghairu salim. Itu masuklah mudhaaf apa semua tu. Ghairu salim, dhaaf, batu huruf illah dan sebagainya lah. Nahwu waswasa. Nahwu waswasa. Wa imma sulasiyun mazidun fihi salimun, ataupun sulasi mazid 3 yang ditambah padanya, sama ada ditambah 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf, dan dia pula salim, tidak ada huruf illah, tidak berlaku tad'if, tidak ada huruf hamzah. Asbahasa adalah akrama. Contohnya akrama. Wa imma sulasiyun mazidun fihi ghairu salimin, ataupun sulasi mazid yang ghairu salim seperti au ada. Wa imma rubaiyun mazidun fihi salimun, ataupun rubai mazid 4 yang ditambah padanya salimun yang salim seperti tadahraja, ataupun wa imma rubaiyun mazidun fihi ghairu salimin nahu tawaswasa. Wa yuqal li hadhihi al-aqsam al-thamaniyah, dikatakan bahagian-bahagian ini dinamakan bahagian-bahagian yang 8. Berapa sebagai khulasah daripada yang 35 yang kita mengaji itu, tak lepas daripada 8 ni. Sama ada ini ataupun ini salah satu daripada 8 ni. Tak sulasi rubai, tak mazid mujarrad, kemudian sama ada salim ataupun tak salim. Kemudian dia nak bahagikan pula dengan dari sudut yang lain pula, bi'tibar huruf-huruf dia, huruf-huruf yang huruf sahih ataupun huruf illah. Anwa'ul af'al. Dia kata wa'lam anna kulla fi'lin imma sahihun wa imma misalun wa imma naqisun wa imma lafifun wa imma mudha'afun. Dia kata ketahuilah oleh kamu bahwasanya tiap-tiap fi'il tu sama ada ianya sahih, sama ada fi'il tu fi'il dibangunkan fi'il sahih. Apa dia fi'il sahih? Wa huwa alladhi laysa fi muqabalatil fa'i wal 'aini wal lami harfu illatin, yani harfun min hurufil illah. Wa huwa alladhi laysa fi muqabalati fa'ihi wa 'ainihi wa lamihi harfun min hurufil illah. Sahih ni iaitu fi'il yang tiada pada muqabalah, maknanya pada fa, pada ain, pada lam tidak ada satu huruf pun daripada huruf illah. Dia tak bagi tahu kata as-salim, sebab di sisi dia sahih dan salim ni sama. Di sisi dia sahih dan salim ni sama. Yang sebelumnya nak bagi beza. Sahih ada takrif dia, salim ada takrif dia. Saya nak bagi sebelum ni, nak buat pembahagian. Ada sahih, dan ada mutal. Saya nak ada mutal. Sahih ni bagi ada yang salim, itu ada doa ataupun doa, itu ada mahfuz. Mu'tal ada buat misal dua. Nah,
Haris. Itu nanti bagi dua. Bagi nanti apa ni? Huruf nanti jadi huruf sahih, huruf yang tidak ada badannya atau huruf ilah dinamakan fi'il sahih. Yang ada huruf ilah dinamakan fi'il mu'tal. Kemudian sahih yang salim yaitu fi'il yang tidak ada tan'ih dan tidak ada hamzah. Maka itu dinamakan salim. Ini ada beza sikit. Sahih bila tak ada huruf ilah dinamakan huruf sahih. Dan bila huruf sahih tidak ada tan'ih, tidak ada huruf tan'ih, huruf yang sama dan bukan huruf mahfuz, tidak ada huruf hamzah, maka dinamakan sahih yang salim. Terbezakan. Jadi mahmud pun ada tiga lah. Ada yang mahmud alfa, mahmud al-ain, mahmud adalah mahmud fa, dia punya fa fi'il dia huruf hamzah. Ya isa, ya isa, lam kena fa ain fi'il dia huruf hamzah. Mahmudul ain, mahmudul lam, boleh qara al, lam fi'il dia huruf hamzah. Jadi mu'tal ada banyak. Mu'tal, kalau mu'tal fa pada misal disebut juga sebagai mu'tal fa. Huruf fa ada, huruf ilah wa ada. Ini bagi juga mu'tal dan ain. Wala. Ini mu'tal lam. Huruf fa yang ada huruf ilah. Boleh? Jangan. Lafi makrun dia punya ada lafi makrun ada dua. Lafi dia ada dua huruf ilah. Lafi dia ada dua huruf ilah. Sama ada huruf ilah itu berhubung seperti makrun dia berserta. Ini mu'tal. Ini mu'tal ain dan juga lam. Seperti apa? Tawa. Huruf ilah dua. Tawa. Jadi dia berhubung bagi lafaz makrun. Adapun lafaz makrun dia bercerai. Waqa. Ini huruf ilah, ini huruf ilah. Jadi dia diceraikan dengan satu huruf sahih. Jadi namakan lafaz makrun. Semua dalam ni Syekh dia tak musannif rahimahullah dia tak bezakan antara sahih dan juga salim. Dan bagi tahu itulah maknanya sebahagian sarfiyyin, bangsa sarfiyyin dia tak membezakan awak pada makna satu je. Itu kita baca lah, dah baca dah itu. Sebab itu mula-mula kami mula belakang dulu. Belakang cuma tak baca lah teks, tapi yang ni lah yang boleh. Wa'lam anna kulla fi'lin imma sahih. Tahuilah oleh kamu bahwasanya tiap-tiap fi'il itu sama ada sahih, wa alladhi laysa fi muqabalatil fa wal ain wal lam harfun min hurufil illah. Apa dia huruf illah? Wa hiya al-waw wal ya wal alif. Lepas wal hamzah. Ini tidak ada pada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il satu huruf pun daripada huruf illah, iaitu alif waw ya.
dan tidak ada hamzah, wal hamzatu wat tad'if, dan tidak ada tad'if. Jadi apa ni yang hari itu takrif ni anda bagi pada Salim. Anda bagi pada Salim tu. Semua yang ni anda cakap dia tak ada bezakan antara sahih dan Salim. Jadi sahih dibawa orang takrif ni. Nahwu nasara. Jadi fi'il yang tidak ada hamzah, tidak ada huruf illah langsung dan tidak ada tad'if, tidak berlaku tad'if, dinamakan huruf, dinamakan fi'il sahih. Nahwu nasara. Wa imma misalun, dan sama ada ia misal. Setiap fi'il itu sama ada ia sahih ataupun ianya misal. Wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati fa'ihi harfu illatin. Nahwu wa'ada wa yasara. Wa'ada wa yasara. Ini istilah apa ni? Istilah di dalam sharaf. Bila misal fa fa'il huruf illah. Bila sebut adwaf ain fa'il huruf illah. Bila sebut nafis lam fa'il huruf illah. Jadi tak perlu lagi nak sebut apa ni al-fa'il alladhi fa'u fi'lihi harfu illatin. Dia tak perlu sebut panjang-panjang. Jadi ada satu nama dah. Depa dah buat satu istilah nama. Bila sebut ni tahu dah. Sebab apa dinamakan misal, sebab apa dinamakan ajwaf, sebab apa dinamakan nafis, sudah sebutlah dalam, anda tak baca lah. Baca ni. Nahwu wa'ada wa yasara wa imma ajwaf wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati ainihi harfu illatin. Ajwaf itu fi'il yang adalah pada muqabalah ain, iaitu huruf illah. Seperti qala wa kala. Wa imma naqisun wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati lamihi harfu illatin. Itu fi'il yang adalah ia pada muqabalah lam, iaitu huruf illah. Maksudnya lam huruf illah. Nahwu ghaza wa rama. Wa imma lafiqun, dan sama ada lafiq wa huwa alladhi yakunu fihi harfani min hurufil illah. Itu fi'il yang ada padanya dua huruf daripada huruf illah. Wa huwa ala qismaini, yang dia terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama al-awwal al-lafiqul makrun wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati ainihi wa lamihi harfa illatin. Mudah kata fi'il yang ain dan lam fi'il dia huruf illah. Nahwu tawa wa qawiya. والثاني اللفيف المفروغ وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرف علة نحو وقى يقي. Lafif mafruq iaitu fi'il yang fa fi'il dia dan lam fi'il huruf illah. Yang bukan lafif al-mafruq. Wa imma mudha'afun, sama ada ataupun mudha'af, wa huwa alladhi yakunu 'ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Mudha'af fi'il yang ain fi'il dia dan lam fi'il dia daripada jenis yang sama, huruf yang sama. Seperti madda asluhu madada. Madda asluhu madada. Hudhifat harakatud dalil ula. Madda asluhu madada. Madda asluhu madada. Maksudnya kata apa? Boleh sebut hudifat harakatud dalil ula. Di azabkan harakat dal yang pertama. Ini harakat dal yang pertama. Maka akan jadilah madda. Jadi bila ada sini mati, sini berbaris, maka ketika itu boleh kita nak idghamkan. Kita nak memasukkan satu huruf pada satu huruf yang lain. Jadilah kesimpulan dia madda. Ini dinamakan mudha'af. Cuma takrif dia tak tak jamak. Sebab takrif dia tak termasuk rubai yang mudha'af. Takrif dia tak termasuk rubai yang mudha'af. Rubai mudha'af maksudnya zalzala. Zalzala.
rubai mudha'af. Ini fa fi'il dan lam dan ini fa lam mudha'af rubai. Fa fi'il dengan lam yang pertama huruf sama, dan ain fi'il dengan lam yang kedua huruf yang sama. Itu merupakan mudha'af dalam rubai. Tapi dalam sulasi ain dengan lam sama, tapi mudha'af bagi sulasi. Mudha'af bagi sulasi. Semua sini dia sebut yang sulasi. Wa imma mudha'afun wa huwa alladhi yakunu 'ainuhu wa lahu min jinsin wahidin lahu madda asluhu madada. Hudifat harakatud dalil ula thumma udghimat fid dalil tsaniyah. Kemudian dipermasukkan dal yang pertama itu ke dalam dal yang kedua, maka jadilah madda. Kemudian bila dia disebut idgham, hudifat harakatud dal al-ula thumma udghimat, dia disebut pasal idgham ni. Jadi dia nak bincang, dia nak sebut sikit mengenai idgham. Idgham. Wal idghamu, dan bermula idgham tu apa maksud dia? Idkhalu ahadil mutajanisaini fil akhar. Memasukkan salah satu daripada dua yang bersejenis, yang sama jenis di dalam satu yang lain. Ini kita nak bincang idgham mutajanisain. Dalam tajwid pun dah mengajilah idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, idgham mutamatsilain itu. Ini dalam surah. Baik. Itu masuk idgham. Masuk idgham pun kita dah sebut dah sebelum ni. Kita nak masuk tu kepada jenis-jenis idgham. Idgham ada yang wajib dan ada yang jaiz dan ada yang mumtani'. Ada tempat wajib idgham, ada tempat harus untuk kita idgham, dan ada tempat tak boleh nak idgham. Ada tempat tidak boleh nak idgham. Baik. Yang pertama an-naw'ul awwal wa huwa ala salasati anwa'. An-naw'ul awwal wajibun. Nah, yang pertama wajib. Wa huwa an yakuna al-harfani al-mutajanisaini mutaharrikaini. Dua huruf yang bersejenis, dua-dua huruf tu berbaris. Jenis yang pertama idgham yang wajib, apabila ada dua huruf yang bersejenis, dua huruf yang sama, kedua-dua huruf tersebut berbaris. An yakuna al-harfani al-mutajanisani mutaharrikaini. Ini yang pertama. Atau yakuna al-harful awwal sakinan wal harfus tsani mutaharrikan. Dua huruf yang bersejenis, yang sama, salah satunya mati dan yang satu lagi berbaris, pun wajib idgham. Contohnya, ini contoh yang pertama, madda. Asal dia madda. Tadi lah kita sebut tadi. Madda asluhu madda. Waktu ni wajib idgham. Tapi nak idgham terus tak boleh. Sebab nak idgham mesti salah satu mati. Maka dipermatikan yang pertama. Dipermatikan dal yang pertama, dipermasukkan ke dalam dal yang kedua, jadilah madda. Ataupun salah satu mati, salah satu berbaris. Contohnya yamuddu. Asluhu, apa dia jawab? Yamuddu asal dia? Asal yamuddu. Asal dia apa? Yamuddu. Asal dia? Dengar. Yang muda tu. Mana tu? Kan? Asal dia? Yang dulu.
Yamuddu asluhu yang dulu. Ini yang saya yang dulu. Yamuddu asluhu yang dulu. Ini nak bagi contoh yang kedua. Nak bagi contoh yang kedua, yang mana dal yang pertama mati dan yang kedua berbaris. Semua di sini dia bagi contoh yang muddu. Dalam jalan syarah tersebut sepatutnya dia bagi contoh madu terus. Senang. Sebab yang ni dia akan melalui proses naqal. Bila dan proses naqal proses menakalkan dal huruf harakat dal kepada mim. Di sini dia akan ada proses naqal, menakalkan harakat dal kepada mim sebelum diidghamkan. Pindah harakat jadi yamud. Barulah berlaku dan nanti kemudian dan berbaris. Kemudian diidghamkan dan yang pertama ke dalam dan yang kedua, maka hasilnya jadilah yamud. Kalau dia ambil masdar terus senang. Masdar apa dia masdar dia? Madul. Madul. Nasrun. Nasrun. Atau bahkan fa'lun. Untuk lihat tu akaidah fa'la yang fa'lan. Nasrun. Jadi dal ni mati. Jadi tak perlulah kalau dia bagi contoh yang ni, tak perlulah kita nak buat harakat naqal tadi. Ini dah memang mati dah. Jadi kita masukkan dulu dan pertama dan dal yang kedua jadi madul. Di sini idgham yang wajib. Di sini idgham yang wajib. Dan mestilah di dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Mesti dalam satu kalimat. Kalau dua kalimat, dua berbaris, tak. Bagi contoh situ. Daraba bakrun. Kita buka tadi dua kalimat, daraba kalimat bakrun satu kalimat. Dia ada darab bakrun. Kita kata itu darab bakrun. Soal ini dalam sama. Yang pertama wajib idgham. Jadi dalam masalah yang pertama tadi, kalau dua-dua berbaris, dia mesti syarat dalam satu kalimat. Mesti syarat dalam satu kalimat. Kalau dua kalimat, daraba satu kalimat, bakrun satu kalimat, maka tak boleh kita nak idghamkan sebab dalam dua kalimat. Ini sama ni, ba berbaris, lepas ni ba juga. Tak perlu darab bakrun, tak jadi macam tu. Adapun pada surah yang kedua, yang pertama mati, yang kedua berbaris, yang tu tak syarat satu kalimat. Dua kalimat pun idghamkan juga. Ala
Yaktab ba buku bakto. Ini kita idgham kan. Wala yaktab wala. Wala yaktab ba buku bakto. Waktu ni ba mati, ba satu lagi hidup. Waktu ni tak syarat pun dalam satu kalimat. Dua kalimat pun kita idghamkan juga. Dua kalimat pun kita idghamkan juga. Lam akul dua kalimat, tapi satu mati, satu berbaris. Satu tu kita idghamkan. Lam akul lahu. Di sini tak syarat satu kalimat. Tapi yang tadi kalau dua-dua berbaris, itu disyaratkan di dalam satu kalimat. An-naw' usani jaizun. Jenis yang kedua mat yang idgham yang jaiz. Macam idgham yang jaiz? Wa huwa an yakuna al-harful awwal min al-mutajanisaini mutaharrikan wal harfu tsani sakinan. Dua huruf yang sama. Yang pertama berbaris dan yang kedua sakin. Sakin tu pula bukan sakin yang asal, sakin yang baru datang disebabkan benda lain. Disebabkan benda lain. Contoh, dia bagi contoh lam yamudda. Lam yamudda asluhu apa dia? Lam yamudda asluhu lam yamdud. Lam yamudda asluhu lam yamdud. Yamdud ni memang asal dia yamdud ke asal dia yamdulu? Asal dia yamdulu. Cuma bila datang lam baru dia mati. Tahu tak? Bila datang lam ni baru dia mati. Jadi sukun dia tu sukun yang arif. Baru datang. Itu maksud dia di sukun ni arif. Sukun yang baru datang. Disebabkan ada benda lain lah. Sebab datang lam. Tapi asal dia yang dulu. Datang lam dari lam yang dulu. Baik. Betul? Nahu lam yamudda biharakat dal tsaniyah, dengan beberapa harakat pada dal yang kedua. Kita tengok asluhu lam yamdud. Asluhu lam yamdud fanukilat harakatud dal al-ula ila al-mim bi ajli al-idgham. Maka dipindahkan harakat dal yang pertama kepada mim, maka berlakulah fajtama'a as-sakinan. Ini ya. Jadi yang dulu kan, yang dulu, lepas tu kita pindahkan harakat ke mim. Jadi yang dulu do, lepas tu masuk lam. Bila masuk lam, jadi mati juga. Maka ijtama'a as-sakinan, bertemulah dua sakin, dua yang mati. Fajtama'a as-sakinan fa hurrikatid dalus tsaniyah, maka diperbariskan dal yang kedua. Imma bil dhammati atau bil kasrati, ataupun dengan baris atas. Bil dhammah, bil fathah atau bil kasrah. Dikauni sukun tsani
aridon. Disebabkan sukun yang kedua ni arid sahaja. Apa? Baru datang saja. Lepas tu barulah dipermasukkan sasif, dipermasukkan dal yang kedua dalam dal yang pertama dalam dal yang kedua. Jadi boleh baca lam yang muda, yang mudu, yang ni. Cuma biasa orang baca yang muda. Ini harokat takhfif, ringan. Ringan yang muda. Ringan yang muda. Sebab yang muda, kalau berbaris atas, ini bagi harokat itibak, ikut harokat sebelah. Ini bagi harokat itibak. Kalau baris atas fathah, itu harokat yang ringan. Sebab kalau ada bahasa Arab, fathah dia ringan. Kalau kasrah, tak tidak nak melepas. Dia Nak melepas kan? Bagi apa? Harokat apa? iltiqa sakinah. Iltiqa sakinah. Harokat tu takhallus. Terus. Ini nama dia. Tak ingat. Tapi kat sini tiga-tiga boleh. Ada terkadang keadaan bukan semua boleh. Contoh lah, bagi contoh yang lain, bukan yang sudah tak ada apa lagi yang dia tak main, dia jam sikit. Sikit. Roda yang ruku tadi sama, roda yang ruku sama bab mada yang ruku. Selain daripada bab apa ni, fa'ala yang ruku, roda yang ruku, marra yang ruku sama tak? Malla yang malu, malla yang malu, lam yaman, lam yaman la, lam yaman li. Yang malu tak boleh. Ini yang malu tak boleh. Sebab apa yang malu tak boleh? Sebab belakang fathah. Tadi sebab boleh yang malu, sebab di sini ikut harokat itibak, ikut harokat belakang. Harokat ikut belakang. Tapi di sini mari fathah. Jadi kalau ikut harokat itibak pun fathah, kalau kata ringan pun fathah juga. Ataupun mari bawah. Itu ada boleh dua pilihan. Kalau ni boleh tiga. Mari atas boleh, nak ringan mari bawah boleh, dan juga harokat itibak ikut belakang. Tiga boleh. Tapi biasa orang baca yang mudah. Marra yang lam yang murra. Kalau nak beritahu kat sini jaiz. Nak idgham boleh, tak idgham pun boleh. Summa udghimatid dal al-ula fi tsani fasara lam yamudda bil idgham wa yajuzu lam yamdud bil fak. Bil fak maknanya deraikan. Tak apa ni bahasa sana tak idgham. Sebab tu dalam Quran pun ada fal yamdud bisababihi mah. Bisababin fal yamdud bisababin ila sama. Jadi fal yamdud waktu tu tak idgham. Satu ayat Quran lagi dalam surah apa? Surah Rahman. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Itu pakai apa? Pakai dengan idgham. Wa man yushaqillah, itu dia idgham.
Tapi ada wa man yusha fiki. Sambung belakang ke ayat apa ya? Sini idgham wa man yushaqqillah fa innahu syadidul iqab. Lepas tu ada yang tak idgham. Apa? Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda. Jadi wa man yushaqiqi. Tadi wa man yushaq dengan idgham, jadi dengan tidak idgham. Dua-dua datang dalam Al-Quran. Ada tempat idgham, ada tempat tak diidghamkan. Hukum dia jaiz. Yang ketiga mumtani'. Wasalisu mumtani', wa huwa an yakuna al-harful awwal min al-mutajanisaini mutaharrikan wasani sakinan bisukunin asli. Tadi dua-dua mutajanisain, semua sama mutajanisain. Hak nombor 2 tadi hak jaiz. Cuma yang pertama mutaharrik, yang kedua sukun tapi sukun arid. Yang ni mumtani' ni, yang pertama berbaris, yang kedua sukun tapi sukun asli. Tapi sukun yang asli. Contoh madadtu. Madadtu. Ila madadna. Madadtu, madatuma, madattum, apa ni, madatti, madattuma, madattunna, madatna. Semua tu dikira sebagai apa ni, sukun di sini dikira sebagai sukun yang asli. Saya agak pening sikit ya. Tak tahu lah kalau anak tertanya-tanya orang, tapi dia ada jawab lah dalam ni. Sebab madad tu asalnya madada, kemudian datang tak fa'il. Jadi madad tu bukankah asal tu pun dikira sebagai arid juga? Asalnya madada, kemudian datang tak fa'il. Jadi madad tu jadi kita sukunkan. Jadi sukun tu pun kenapa dikira sebagai asli? Tadi dikira sebagai arid. Dia jawab dalam tu. Dia buat soalan iskal yang sama. Jangan tengok dia dah jawab. Fa in qulta, sebelum anak tanya dia dah jawab dah. Dia apa? Sebut. Dia kata fa in qulta mal farqu baina madattu wa madatna wa baina lam yamdud ma'a anna sukun ats-tsani fiha 'aridun bidukhulil ta'i wan nun wa bidukhulil jazim hatta hukima bi anna sukunal awwalaini asliyun wa sukunal tsani aridiyun. Pasal apa yang sini hukumkan dengan asli, sana hukum dengan arid. Sedangkan pada hal yang kedua-dua keadaan ni asalnya tidak ada sukun pun. Mau datang lam, kemudian ada sukun. Yang ni datang tak ada sukun. Bezanya dia kata lam tu dikira satu yang kharij, benda yang luar. Benda luar daripada apa ni kalimat tu. Adapun ta dia dengan fa'il tu dikira sebagai satu. Dia dikira sebagai satu, macam satu juzuk, dan dia dakhil. Dia dikira sebagai satu. Jadi dia dikira sebagai, dia tak dikira sebagai apa? Dia punya sukun tu tak dikira sebagai arid, dikira sebagai asli. Sebab dia kal juzuk, seperti juzuk yang masuk di daripada fa'il. Adapun lam dia bukan juzuk kalimat tu.
Dia tak dikira sebagai satu juzuk. Dia satu benda yang luar. Sebab dia kalau mereka tak, kalau tidak kalau tidak disakitkan, maka akan lazim berturut-turut empat kalimah yang berharakat. Ini kita bincang dulu dekat bab fa'il dulu. Bab fa'il akan jadi madadatu. Jadi orang Arab benci empat harakat yang berbaris, yang mana dia dua kalimat asal, madadatu. Tapi dia seperti satu kalimat. Dia berbaris tapi seperti satu kalimat. Maka dia benci, maka dia permatikan. Dia permatikan, sukunkan, jadilah madad tu. Dan kerana mereka ni kuat sangat hubungan mereka ni, bisyiddatil ittisal, kerana kuat sangat hubungan mereka ni seperti satu kalimat, maka dikira sebagai sukun tu sukun yang asal. Habis itu mumtani wa imma mahmuzun. Apa ulang-ulang balik lah. Kita baca laju-laju ni. Wa imma mahmuzun. Ada pun mahmuz pun dah baca dah itu. Wa huwa alladhi yakunu ahadu hurufihi al-asliyah hamzatan. Iaitu salah satu daripada huruf-huruf asal huruf hamzah. Sama ada fa fa'il, ain fa'il ataupun lam fa'il. Yang kita sebut tadi lah. Nahu akhadha wa sa'ala wa qara'a. Fa in kanatil hamzatu fi awwalihi muqabilata fa'ihi yusamma mahmuzal fa'. Jadi dia cakap kalau hamzah tu fi muqabalati fa'ihi, fa in kanatil hamzatu fi muqabalati fa'ihi yusamma mahmuzal fa'. Kalau hamzah tu pada muqabalah fa' fa'il, maka dinamakan mahmuzal fa'. Kalau in kanat fi muqabalati aini yusamma mahmuzal ain, wa in kanat fi muqabalati lam yusamma mahmuzal lam. Wa yuqalu li hadhihi al-aqsam as-sab'ah yajma'u hadha al-bayt. Wa yuqalu li hadhihi al-aqsam al-aqsamus sab'ah. Dinamakan kepada bahagian-bahagian ini dinamakan bahagian yang 7 dan dihimpun dalam satu bait. Bahasa Farsi sahihas misalas mudha'af lafifun naqisun mahmuzun ajwaf. Sahihas misalas, sahih misal, mudha'af 3, lafif 4. Tapi dalam ada 2 lah. Naqis 5, mahmuz 6, ajwaf 7. Tamat bihamdillah. Tapi dia nombor 4 tu dia buat apa? Nota kaki wal bait fi syi'ril arabi, ada bait tapi ni bahasa Arab lah. Jadi bukan dia hakaza sahihun misalun naqisun summa ajwaf lafifun wa mahmuzun yalihal mudha'af. Lepas tu dia kata waqad nadhamaha syi'ran ahadu dhurafa'ul arwani asyaq ka'usyaq faqala bawah tak nak faham kan. Kata fuadi mu'tallun wa jismi naqisun. Hati aku sakit. Fuadi mu'tallun wa jismi naqisun. Badan aku makin lemah. Makin tua semua makin lemah. Wa hubbi ni sebut wahai. Wa hubbi sahihun, dan cinta aku ni sahih. Cinta aku ni cinta yang benar. Wa ishtiyaqi mudha'afun, dan apa ni rasa cinta aku ni, rindu aku ni mudha'af. Apa ni takarrar, membuat-buat lah, meningkat-ningkat berulang-ulang. Agak apa? Terkasih. Amin. Amin. Dah kan? Dah. Dah. Biar ilmu lah. Mau sebelah.
aynaka indana lafifa limafruqun mafrurun ajr. Betul kalau ada tasrif izi, cari tasrif izi. Ada sambungan tasrif izi. Matan tasrif izi. Tasrif izi tu syarah dia tak tahu nama dia. Tapi saya bertanya apa tu tasrif izi? Saya tanya. Itu tinggi ya. Dia baca lu mata bina, lepas tu tasrif izi tu untuk mubtadi'in juga. Untuk mubtadi'in. Contoh afi tu tinggi. Syarah Kailani. Syarah Kailani. Al-Izzi Syarah Kailani. Baik, nanti habirah. Sama-sama. Cuma dalam tasrif Izzi tu kalau sini tasrif fi'il je, tak masuk tasrif isim. Bina isim. Tapi di sana dalam tasrif Izzi ada bina lagi isim. Tapi tak banyaklah, yang banyaknya fi'il juga. Memang banyaknya fi'il. Kita cuba carilah, insya-Allah lah kita baca pelan-pelan. Pelan-pelan lah juga. Kita habiskan sebelum akhir bulan. Allahu. Jadi kita sama-sama kita baca Fatihah. Lepas baca 30, kita hadiahkan kepada muallif kitab ni. Kita ambil manfaat daripada kitab dia. Dia tulis kitab ni walaupun apa ni kata syarah ni yang sahih muallifuhu majhul. Tak dikenali walaupun dinasabkan, dinisbahkan kitab ni kepada orang, tapi tak jazam betul tak dia yang tulis. Betul tak dia yang tulis apa ni kitab ni. Betul dia kata yang sahihnya muallif dia majhul. Sebab tu memang apa ni zaman-zaman dulu macam itulah, sebab dia pun nak jaga hati dia pun daripada riak ataupun nak menunjuk apa, bila dia buat tulisan dia pun tinggalkan. Jadi orang yang lupa dia pun ambil manfaat. Kadang-kadang dia tobak tapi tak tahu siapa yang penulis. Siapa yang penulis dia? Macam Maitan Baikunia. Pun dia pun masih orang kata tak tahu siapa sebenarnya yang tulis matan tu. Tapi dia ambil guna. Dia ambil guna dan dia ajar. Jadi kita sedekahlah siapa pun yang tulis ni, siapa yang tulis